Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali dalam channel Cikgu Amirul. Jadi insyaAllah tajuk kita pada hari ini ialah Fahami Situasi Ambil Peduli Pendidikan Kesihatan tahun 6. Jadi sama-sama kita bongkarkan tajuk kita pada hari ini. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir PDP nanti murid-murid akan dapat menerangkan 4 situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual yang salah. Yang kedua ialah murid-murid akan dapat menerangkan peranan orang di persekitaran dalam menangani tingkah laku seksual yang salah. Jadi pada hari ini beri perhatian kerana tajuk yang kita bincangkan ialah tajuk yang agak serius dan semoga kita akan sama-sama mendapat manfaatnya. Jadi bagi memulakan pembincangan kita pada hari ini, kita boleh tengok dalam petikan-petikan surat khabar yang terdapat di sini adalah tentang kes-kes tentang jenayah seksual dan situasi remaja masa kini yang terlibat dalam isu-isu seksual. Jadi macam remaja jahil mendidikan seks, 3 remaja membelit laman web haram, ketagihan internet kanak-kanak serius. Jadi banyaknya petikan di surat khabar yang ditulis sekarang ni menunjukkan betapa seriusnya keadaan isu seksual di Malaysia. Jadi mengapa hal-hal ini berlaku? Jadi faktor-faktor yang antara yang menyumbang ialah faktor persekitaran. Persekitaran ni macam orang di sekitar kita lah, macam kawan-kawan, media, macam surat khabar, Facebook lah, media sosial, di TikTok. Jadi itu semua ialah punca-punca berlakunya hal-hal ni. Punca-punca berlakunya isu-isu atau masalah seksual di Malaysia sekarang. Jadi kita dapat tengok dalam petikan akhbar ni sejumlah 1721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak direkodkan dalam tempoh Januari hingga 30 Jun lalu. Jadi kes rogol mencatat jumlah paling tinggi dengan 651 kes, cabul 344 kes, sumbang mahram 106 kes, luar tabi'i 106 kes dan kesalahan di bawah kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 Akta 792 sebanyak 514 kes. My Metro 18 Ogos 2020. Jadi kita dapat tengok nombor yang agak besar 1721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak ni siapa? Kanak-kanak ni kamulah. Mereka yang berumur 7 hingga 12 tahun. Kalau di Malaysia ni guna kanak-kanak sekolah rendah. Jadi tengok betapa banyaknya kes. Yang ni Januari sampai Jun saja, 6 bulan saja ada 1721 kes tentang jenayah seksual kanak-kanak. Jadi nombor ni menunjukkan betapa banyak dia dan betapa membimbangkan tentang keadaan ini. Jadi kita dapat tengok, teruskan. Jadi siapa yang bersalah dalam hal ni? Ingat, mangsa tidak bersalah. Yang bersalah ialah orang yang melakukan jenayah ni. Jadi orang ni dinamakan sebagai pedofilia. Pedofilia ni ialah pemangsa kanak-kanak atau pedofilia merupakan punca kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Jadi kalau orang yang melakukan jenayah seksual terhadap kanak-kanak dinamakan sebagai pedofilia. Jadi mangsa tak bersalah. Yang bersalah ialah pedofilia ni. Orang yang mencari kanak-kanak sebagai mangsa untuk melakukan jenayah seksual. Jadi bagaimana cara untuk melindungi diri sendiri? Kita dapat tengok dalam 4 gambar ni dan kita akan cuba rungkaikan. Jadi yang pertama ialah elakkan bersendirian. Elakkan bersendirian dengan orang yang mencurigakan. Kalau dalam gambar ni ialah gambar seorang kanak-kanak perempuan, murid perempuan duduk dalam lift dengan seorang lelaki yang mencurigakan. Jadi elakkan bersendirian dengan orang yang mencurigakan, terutamanya dalam tempat yang tertutup macam ni lah. Jadi kalau nak naik lift, nampak ada seorang lelaki yang mencurigakan dalam lift, jangan naik. Kalau dia buka pintu nak masuk, kalau nampak macam takut je, kamu keluar. Jadi jauhi dan lindungi diri anda. Yang kedua ialah jangan berseorangan. Jadi kalau berjalan di lorong-lorong tu, contoh nak balik ke rumah, jangan berjalan di lorong yang sunyi dan pilih jalan yang ramai orang. Supaya apa? Kalau jadi apa-apa, senang kamu nak minta tolong. Kalau kamu duduk di lorong yang sunyi, kalau jadi apa-apa macam ni dalam gambar ni, laki ni ikut dia ni untuk macam nak buat sesuatu, jadi dah jadi bahaya. Jadi jangan bahayakan diri anda dan pilihlah tempat yang ramai orang. Jadi yang ketiga ialah perhatikan persekitaran. Bagi contoh gambar ni kita dapat tengok tukang cuci ni
atau cleaner ni tengah tengok orang-orang perempuan dalam tandas perempuan ni. Ikut salah ni, tak boleh. Tukang cuci lelaki tak boleh mencuci dalam tandas perempuan. Jadi sentiasa peka dengan kehadiran orang yang mencurigakan dan memiliki niat jahat, terutamanya di tempat peribadi. Jadi kalau ada tukang cuci lelaki dalam tandas perempuan, jangan masuklah. Elakkan dan carilah tandas lain. Supaya kita tak nak benda macam ni jadi. Kita tak nak lelaki ni yang mungkin pedofilia tadi, dia tengah mencari mangsanya dalam tandas ni. Dan yang terakhir ialah jangan berdiam diri. Tengok dalam situasi ni, dalam situasi yang sangat padat dalam bas, orang pun berhimpit-himpit. Jadi pada masa ni pedofilia akan mencari peluang untuk mengganggu mangsa lah. Macam lelaki ni tengok dia cuba buat apa dengan perempuan ni, kita tak tahu. Muka dia pun excited lagi. Jadi sekiranya anda diganggu oleh orang jahat, terutama dalam situasi ni, lindungi diri anda dengan menjerit. Supaya apa? Supaya orang lain tahu. Kalau nak lagi kuat lagi, siku dia, siku perut dia ke, untuk mempertahankan diri. Sebab apa? Kita tak nak orang lain mencabul hak kehormatan kita, terutamanya di tempat-tempat awam ni lah. Kalau kamu menjerit, orang lain akan dapat bantu kamu. Kalau kamu diam je, orang lain tak tahulah dan tak boleh buat apa. Jadi dapatkan perhatian orang lain supaya orang lain dapat membantu kamu kalau kamu terlibat dalam situasi macam ni. Rumus besar pada hari ini, apa yang kita belajar hari ini? Jadi pada hari ini kita akan belajar cara untuk mengelakkan diri dari tingkah laku seksual yang salah lah. Jadi elakkan bersendirian, jangan berjalan berseorangan, beka dengan persekitaran dan menjerit, dan dapatkan bantuan sekiranya anda diganggu oleh orang yang mencurigakan. Jadi orang di sekitaran anda boleh membantu sekiranya anda diganggu oleh orang yang mencurigakan. Jangan sesekali berdiam diri. Dapatkan bantuan orang lain. Jadi sayangilah diri anda, sentiasa peka dan jagalah keselamatan diri anda walaupun di mana anda berada. Jadi sekian daripada cikgu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.